Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1171. Budaya tidak tahu malu kini melarat di Parlimen. Bagaimana negara mampu berjimat jika menteri sayang jawatan? Apa akan jadi jika pindaan perlembagaan UMNO terhalang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun menolak usul bagi membincangkan isu rampasan waris Kesultanan Sulu terhadap aset Petronas yang diperbadankan di Luxembourg, iaitu Petronas Azerbaijan Shah Deniz dan Petronas South Caucasus yang bernilai $2 bilion Amerika. Alasan Azhar menolak usul tersebut kerana katanya perkara itu tidak boleh dibahaskan di Parlimen dengan alasan ia sub judice. Usul tersebut dibawa oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pulai, Datuk Seri Salahuddin Ayub dan Ahli Parlimen Warisan Kota Belud, Is Naraisyah Munira. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Gelogo, Ram Kapal Singh, mendakwa Yang di-Pertua Dewan Rakyat mempunyai percanggahan kepentingan kerana abangnya merupakan peguam negara, Tan Sri Idrus Harun, terlibat dalam isu tersebut. Pengkritikan di sini adalah terhadap the AG's Chambers yang diketuai oleh abang Tuan Speaker. Nah, sekiranya abang Tuan Speaker akan dikritisize atas isu ini yang sudah tentunya akan berlaku, you are in a conflict of interest. You cannot decide this motion. Selain itu, Ahli Parlimen Pembangkang berpendapat perkara itu mesti dibincangkan kerana mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Mengulas mengenai tindakan Azhar itu, bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof berkata, jadi hari ini bila saya mendengar Speaker menolak usul oleh kerana subjudice, dia tak baca buku saya. Sebab prinsip subjudice ini sudah pun diputuskan, ada ruling, ada petua. Betul. Subjudice tidak terpakai jika kes-kes itu didengar di luar negara. Dia hanya terpakai kalau Mahkamah Malaysia mendengar sesuatu kes. Berkata demikian dalam program Jom Channel FB Live siri ke-59 ke mana nilai-nilai murni negara yang disiarkan malam Isnin 18 Julai. Muhammad Arif menulis 2 buah buku yang boleh dijadikan panduan kepada penggubal undang-undang dan speaker, iaitu Law, Principle and Practice in the Dewan Rakyat atau House of Representatives of Malaysia and Parliament Unexpected. Sebelum itu, beliau melahirkan kebimbangan apabila kita lupa bahawa wakil rakyat memegang kuasa kerana rakyat. Bila melihat seolah-olah kepentingan rakyat itu dipinggirkan, dan ini amat membimbangkan. Perkara ini berlaku secara berleluasa di Dewan Rakyat. Hari ini kita dapat lihat isu yang patut dibahaskan di Parlimen dianggap tidak penting. Kadang-kadang Speaker dan timbalan Speaker juga terlibat. Macam hari ini, kita tidak boleh terus dengan keadaan seperti ini berterusan. Malu kita, ujarnya. Katanya seorang Yang di-Pertua Dewan Rakyat umpama seorang hakim. Dia tidak boleh memihak kepada menteri atau membantu memberi poin-poin untuk menteri. Merujuk kepada isu rampasan 2 aset Petronas dan tuntutan waris Kesultanan Sulu, dan berkata Parlimen harus membincangkannya. Sebaliknya sekarang ia tidak dijelaskan kepada rakyat. Saya buat research sedikit tentang apa yang sebenarnya berlaku setakat ini, tapi tak lengkap. Sebab award Timbang Tara, keputusan Timbang Tara itu dibuat pertama sekali di Sepanyol, kemudian diubah ke Perancis. Dan kedua-dua award ini adalah dalam bahasa Sepanyol dan Perancis. Ya, ada, tapi tak fahamlah kita, kecuali kita tahu Sepanyol dan Perancis. Ya. Dan sebenarnya apakah yang berlaku? Apakah reaksi kerajaan Malaysia, AGC Chambers, apa yang sudah dilakukan? Berlaku atau tidak kelewatan?
Apa yang sedang berlaku sekarang? Ya. Mengapa aset Petronas di Luxembourg dapat disita? Mengapa dapat berlaku perkara begini? Adakah kita terlambat? Adakah kita cuai? Rakyat berhak untuk mengetahui. Bagaimanakah rakyat berhak untuk mengetahui? Melainkan dibenarkan perbahasan di Parlimen. Jadi mengapa tidak dibenarkan? Soalnya, Muhammad Arif mempertikaikan tindakan Azhar dan menegaskan perbincangan di Dewan Rakyat itu wajar. Beliau berkata rakyat berhak untuk mengetahui apa sebenarnya yang telah berlaku. Rakyat harus diberitahu secara terbuka apa yang ditakutkan. Kita semua patriotik, speaker pun harus tahu apa yang berlaku kerana dia pun rakyat Malaysia juga, ujarnya. Seterusnya, beliau berkata Filipina secara terbuka telah kembali bercakap tentang tuntutan atas Sabah. Kita mesti bincang mengapa di Filipina boleh, kita tidak boleh. Takkan kita nak tutup mata apa yang berlaku? Ini konsep yang salah. Perbahasan harus diutamakan, tegas beliau. Beliau berharap perkara itu dapat diperbetulkan dan perbahasan mengenainya dapat dijalankan. Waris Sultan Sulu menuntut $14.92 bilion Amerika bersamaan 62.59 bilion ringgit daripada Malaysia dah bertindak merampas 2 anak syarikat Petronas di luar negara itu. Susulan itu, Kabinet pada 13 Julai lalu menubuhkan pasukan khas yang diketuai oleh Menteri Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bagi meneliti, memantau serta merangka tindakan bagi menangani isu tuntutan berkenaan. Petronas pula berkata kedua-dua aset itu sudah dilupuskan. Jom China melihat perkara ini wajar dibincangkan di Parlimen kerana ia berkepentingan awam yang perlu disegerakan dan demi keterusan dalam tadbir urus baik negara. Adakah ketakutan membincangkan isu ini kerana cuai sebenarnya ialah Barisan Nasional? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sejak Mac lalu telah cuba menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan, dikatakan sebagai punca negara ini bakal kehilangan wilayah Sabah kepada keturunan Sultan Sulu. Bagaimanapun, menurut portal jusmondi.com yang menyimpan arsip dokumen perundangan, notis niat untuk memulakan timbang tara dihantar pada 2 November 2017 kepada Kedutaan Malaysia di Madrid, Spanyol, tetapi Malaysia tidak menjawab notis itu. Menurut ITA in Review, the Journal of the Institute for Transnational Arbitration, terbitan jilid 4 2022 pula, ketiadaan tindakan Malaysia dalam prosiding mendorong pihak yang menuntut iaitu Waris untuk mendapatkan pada Februari 2018 pelantikan penimbang tara daripada Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid menurut Akta Timbang Tara Spanyol. Sekali lagi, Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding berkenaan. Menurut ITA in Review, Najib telah kantoi dalam percubaannya untuk mengelirukan rakyat kerana kejadian itu berlaku disebabkan kecuaian kerajaan Barisan Nasional pada zaman pentadbirannya. Inikah yang ingin disembunyikan sehingga perbincangan tidak dibenarkan di Parlimen? Ia tiada kaitan dengan faktor subjudis. Jika benar, maka ia amat mendukacitakan kerana budaya tak malu itu kini sudah melarat di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Abdul Latif Ahmad mempertahankan bilangan anggota Jemaah Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan berkata ia memenuhi keperluan negara buat masa ini dan bilangan menteri dalam pentadbiran adalah pada tahap optimum. Kerajaan berpandangan jumlah dan pelantikan anggota pentadbiran adalah yang terbaik berdasarkan keperluan, cabaran dan tanggungjawab serta kepakaran yang diperlukan buat masa ini, katanya Lapo Free Malaysia Today. Dan berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pakatan Harapan KAPA Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid berhubung dengan penambahbaikan terhadap barisan jemaah menteri. Dalam jawapan bertulis Parlimen itu, Abdul Latif memberi jaminan bahawa anggota jemaah menteri yang dilantik melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh dedikasi demi menjaga kebajikan rakyat keluarga Malaysia. Unit Pemodenan Takbiran dan Pengurusan Malaysia Jabatan Perdana Menteri mampu telah diberi tanggungjawab untuk menilai pencapaian jemaah menteri dan juga kementerian. Tegasnya, jika bilangan menteri enggan dikurangkan, bagaimana kerajaan hendak menjimatkan perbelanjaan demi menjaga kebajikan rakyat keluarga Malaysia seperti jaminan menteri berkenaan. Jawapannya disebut oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Keuangan MOF Datuk Seri Asri Hamidun baru-baru ini. Dia berkata kerajaan akan menyusun semula peruntukan bagi mencapai sasaran sekurang-kurangnya 5% penjimatan daripada baki peruntukan mengurus tahun 2022 bagi membantu membiayai sebahagian perbelanjaan tambahan berkaitan subsidi demi kesejahteraan rakyat.
Katanya pihaknya akan memuktamadkan dan mengeluarkan waran sekatan bagi memaklumkan jumlah peruntukan yang akan dikurangkan. Menurut beliau, berdasarkan Pekeliling Pembendaharaan Malaysia, garis panduan penjimatan perbelanjaan awam yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, ketidaktentuan ekonomi global, ketegangan geopolitik antarabangsa serta kenaikan mendadak harga komoditi global dan makanan mengakibatkan inflasi menjadi tinggi. Katanya kerajaan mengambil langkah untuk melaksanakan subsidi barangan keperluan dan kawalan harga bagi mengurangkan impak inflasi tersebut. Langkah itu menyebabkan perbelanjaan bantuan dan subsidi diunjurkan mencecah 77.7 bilion ringgit berbanding peruntukan 31 bilion ringgit yang diluluskan dalam bajet 2022. Kementerian, jabatan, agensi, badan berkanun, persekutuan dan syarikat jaminan kerajaan CLBG perlu menyusun semula program serta aktiviti dan menguruskan aliran tunai mengikut keutamaan dengan memastikan tidak membuat trade-off ke atas program dan aktiviti yang memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat. Jelasnya seperti dilapor bernama. Seterusnya, beliau berkata penyusunan semula organisasi kementerian, jabatan dan agensi hanya dibenarkan bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dengan syarat tidak membabitkan tambahan bilangan jawatan dan implikasi keuangan. Keutamaan penyusunan semula organisasi perlu fokus kepada mengurangkan pertindihan fungsi sama ada di dalam atau di luar organisasi. Penubuhan badan berkanun CLBG, entiti baharu lain tidak dibenarkan, ujarnya. Asri menegaskan setiap kementerian, jabatan dan agensi perlu berusaha untuk melaksanakan penjimatan perbelanjaan utiliti seperti telekomunikasi, elektrik dan air serta memastikan barang pakai habis digunakan dengan optimum bagi mengelak pembaziran. Laporan perbelanjaan utiliti dan barang pakai habis juga perlu dipantau dan dilaporkan di dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Pengurusan Keuangan dan Akaun JPKA Kementerian, tegasnya. Akhirnya, yang akan dicekik perbelanjaannya ialah kos operasi di peringkat logistik dalam pelaksanaan dasar pemberian subsidi itu sendiri. Sedangkan salah satu daripada punca perbelanjaan yang membuncit itu ialah kerana saiz kabinet XXXL yang sudah pasti memerlukan kos operasi dalam pentadbiran seperti membayar gaji dan elang menteri, timbalan menteri dan pegawai khas atau penasihat mereka. Ini tidak termasuk kos meraikan menteri dan timbalan menteri yang melawat kawasan untuk merasmikan sesuatu projek, tuntutan perjalanan dan elang para pegawainya dan lain-lain. Kos ini tetap dan pasti tidak dapat dikurangkan oleh pihak perbendaharaan sebab tertakluk kepada peruntukan lain dalam peraturan kerajaan sedia ada. Nak menangis atau nak ketawa? Terdahulu Jawatankuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan mendesak agar saiz kabinet dikecilkan. Selain itu, Putrajaya juga digesa agar jawatan duta-duta khas luar negara bertaraf menteri seperti Duta Khas ke Timur Tengah, China, Asia Timur dan Asia Selatan dimansuhkan. Yang peliknya, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, konflik Rusia-Ukraine memberi impak yang minima kepada ekonomi negara. Katanya nilai perdagangan Malaysia dengan Rusia ialah 8.781 bilion ringgit, sementara Ukraine ialah 1.461 bilion ringgit, iaitu 0.5% sahaja daripada keseluruhan jumlah perdagangan global Malaysia. Jadi mengapa salahkan ketidaktentuan ekonomi global dan ketegangan geopolitik antarabangsa sebagai penyebab kenaikan mendadak harga komoditi dan makanan yang mengakibatkan peningkatan inflasi? Mengapa tidak dilihat daripada aspek betapa tidak kompetennya menteri dan timbalan menteri dalam kementerian masing-masing yang ada di antaranya seperti kata bekas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof tidak layak menjadi menteri. Beliau tidak menyebut nama mana-mana menteri tetapi mengambil contoh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim yang diterajui oleh Yu Bi Yin dan timbalannya Isna Raisyah Munirah. Kini kementerian itu dibahagikan kepada 3 yang maksudnya ada 3 menteri dan 3 timbalan menteri. Namun tidak nampak di mana kelebihan mereka selepas kementerian dipecahkan walaupun kos operasi meningkat 3 kali ganda. Pertambahan bilangan menteri, timbalan menteri dan kementerian sekadar untuk memberi ghanimah kepada penyokong bagi mempertahankan jawatan Perdana Menteri sahaja. Seluruh dunia melihat kedangkalan jentera pentadbiran Malaysia, tetapi negara ini seolah-olah tiada apa pelik yang berlaku.
Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan meminta semua pihak agar tidak menyalahkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS kerana belum membuat keputusan berhubung rayuan parti itu untuk menangguhkan pemilihan sehingga selepas pilihan raya umum. Katanya jabatan berkenaan diberi lagi masa berhubung isu permohonan pindaan perlembagaan parti terbabit. Pada masa yang sama, beliau berkata pihaknya juga berharap Barisan Nasional tidak disalahkan kerana telah mendesak jabatan itu untuk memberikan jawapan permohonan. Tarikh ROS dijangka membuat keputusan iaitu pada 16 Julai sudah berlalu. Saya tidak mahu ada tindakan salah menyalahkan. Kata ROS, tidak dengan cakap BN ke atau sebagainya, jangan sebut begitu. Kita berilah lagi masa kepada ROS seminggu atau 2 lagi, katanya di petik bernama. Nak berkata tambahan masa itu perlu diberikan untuk memberikan ROS meneliti dokumen tambahan yang diminta daripada UMNO. Oleh kerana permohonan ROS yang meminta sebanyak 8 jenis dokumen tambahan, maka ia dianggap sebagai tambahan masa untuk mereka memberikan maklum balas, ujarnya. UMNO membuat permohonan pindaan itu bagi membolehkannya menangguhkan pemilihan kepimpinannya sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum. Notis pindaan perlembagaan itu dikemukakan kepada ROS pada 17 Mei lalu. Pada 7 Julai lalu, ROS dilaporkan berkata keputusan berhubung permohonan pindaan perlembagaan UMNO akan diketahui 16 Julai. Demikian nasib UMNO yang terpaksa bersabar dengan kerana birokrasi daripada jabatan yang dikuasai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kebetulan Hamzah merupakan salah seorang daripada katak politik UMNO yang melompat ke Bersatu selepas pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Kebetulan juga mutakhir ini perbalahan antara Bersatu dengan UMNO semakin rancak. Puncanya Bersatu menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri yang diberikan kepada parti itu. Tuntutan ini ditegaskan berkali-kali oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin bahawa perjanjian bagi jawatan Timbalan Perdana Menteri telah dimeterai antara PN dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan ia disaksikan ramai pihak. Katanya pemeteraian tersebut telah disaksikan dan Tan Sri Anwar Musa sebagai saksi bagi Ismail Sabri dan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mewakili pihaknya. Sementara itu yang menggubar draft atau perjanjian ialah Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Sebaliknya UMNO buat lupa tentang wujudnya satu perjanjian bahawa jawatan Timbalan Perdana Menteri harus diberikan kepada Bersatu sehingga ke hari ini tuntutan Bersatu itu masih tergantung, tidak bertali. Itukah puncanya? Sehinggakan permohonan UMNO untuk meminda perlembagaannya menjadi bahan tebusan. Rakyat tak kisah kalian tidak menyalahkan satu sama lain. Tetapi jangan salahkan rakyat Marhain yang mual dengan permainan kalian yang menjelekkan ini. Rakyat sudah susah, kais pagi makan pagi, kais petang belum tentu cukup untuk makan malam. Tetapi kalian hanya ingat untuk menambahkan kuasa sahaja. Sedangkan kalian tahu pelantikan seorang Timbalan Perdana Menteri akan menambah beban kepada keuangan negara. Lantaran pelantikan tersebut akan menambah bilangan menteri dan Timbalan Menteri dalam Kabinet Keluarga Malaysia Ismail Sabri ini. Justru apa yang susah sangat? Buat saja pemilihan kepimpinan UMNO sebagaimana yang dilakukan oleh parti-parti politik lain. Jika parti kalian begitu hebat. Pepatah Inggeris ada menyebut you can't have your cake and eat it too. Maknanya anda tidak boleh makan kek yang anda nak simpan. Dalam senario ini, UMNO tidak boleh simpan pemimpin kluster mahkamah dan pada masa yang sama mendapat faedah daripadanya. Kerana apa? Kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.